Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya alu-alukan, yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini mengikuti sembang-sembang kita dalam pengajian Ilmu Falak merujuk kepada kitab Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Yang saya muliakan juga barisan urustia daripada bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Terima kasih kerana menyediakan platform ini untuk sama-sama kita berkongsi pengajian Ilmu Falak pada malam ini. Ashabul fadilah juga para asatizah dari seluruh Malaysia lah, dan di mana saja insya-Allah sembang ataupun kuliah ini dapat didengar, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kuliah kita dengan panjang ataupun lebih kurang dalam sejam ini, tuan-tuan, kalau sekiranya ada apa-apa masalah dari sudut tak boleh nampak ke ataupun tak boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen di ruangan chat juga, insya-Allah, tuan-tuan. Kalau sekiranya okey, boleh komen sikit. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, bagi mukadimahkan pada pertemuan kita pada malam ini, saya ingin memukadimahkan perbincangan kita merujuk kepada surah At-Taubah ayat 36, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Taala itu ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan yang dihormati yang disebut sebagai arba'atul hurum. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan juga lurus. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Ayat ini ada sambungannya lagi, tuan-tuan, tapi hanya saya highlightkan ataupun saya sebutkan hanya setengah daripada ayat ini. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala telah menyebutkan bahawa di dalam di sisi Allah Taala itu ada 12 bulan. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran. Di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Dan ada bulan-bulan yang disebut sebagai arba'atun hurum, iaitu 4 bulan yang diharamkan ataupun 4 bulan yang dihormati. 4 bulan dihormati itu yang kalau kita lihat, tuan-tuan, kita sedang berada dalam bulan, salah satu bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, iaitu bulan Rejab. Turutan bulan haram ini daripada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Jadi 3 bulan tu berturutan. Kemudian dia senggang pula, jumpa berapa bulan, jumpa pula bulan Rejab. Maka bulan Rejab ni bulan yang agak terasing sikit berbanding dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Baik. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, kita berada dalam bulan Rejab, bermakna lagi sebulan, bulan depan kita masuk bulan Sya'ban. Moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita dalam 2 bulan ini, bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Dan seperti mana yang didoakan selalu, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, panjang umur, kesihatan, dan juga Allah Ta'ala permudahkanlah, tuan-tuan, ibadat kita dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, insya-Allah pada tahun 1442 ini. Setelah pada 1441 hari itu, kebanyakannya semualah hampir di seluruh Malaysia kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan tempoh PKP hari itu.
maka kita kebanyakannya sembahyang di rumah. Alhamdulillah jugalah, ada hikmah jugalah. Tapi moga-moga Allah Ta'ala berikan ruang untuk kita bersama-sama mendirikan tarawih, bersolat di masjid insyaAllah pada tahun ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebagai mukadimah kepada perbincangan kita insyaAllah. Dan tuan-tuan, pada malam ini kita lanjutkan perbincangan kita dalam buku Mukhtasar Ilmu Falak. Masih lagi kita dalam pengenalan ilmu falak insyaAllah dalam siri yang kelima. Maknanya kalau ikut tuan-tuan, siri kelima ni tolak dengan mukadimah hari tu, maknanya dah kita masuk siri yang keempat lah kalau ikutkan, siri yang keempat. Tapi siri yang pertama itu mukadimah. Jadi dah 4 siri tuan-tuan, 4 siri kuliah. Kita masih lagi pada perbahasan dalam bab mukaddimah ilmu falak insyaAllah, ataupun dalam pengenalan ilmu falak. Tak apalah tuan-tuan, orang kata pun slow-slow kayuh lah insyaAllah. Semoga tuan-tuan perkongsian yang orang kata apa, slow and steady ni dapat kita manfaatkan bersama lah insyaAllah. Baik tuan-tuan, jadi pada kuliah yang lepas, dalam pertemuan yang lepas tuan-tuan, kita berhenti pada perbincangan berkaitan dengan keperluan mempelajari ilmu falak, keperluan mempelajari ilmu falak. Dan pada halaman yang ke-15 sebagai tuan yang ada buku, yang ada rujukan buku kita Mukhtasar Ilmu Falak, keperluan mempelajari ilmu falak, tuan-tuan, ada 4 hukum yang dinyatakan dalam kitab Syamsul Al-Fathiyah oleh Syekh Umar Nuruddin. Itu dalam perbahasan ataupun dalam nak mencari arah kiblat dan juga waktu solat. Jadi oleh ibadat wajib, itu wajib solat yang 5 waktu, maka pengetahuan tentangnya juga kadang-kadang menjadi wajib. Kadang-kadang menjadi wajib. Cuma dalam konteks pada hari ini, bila dah ada masjid dan surau dan pelbagai lagi lah tuan-tuan, R&R dan sebagainya yang orang kata apa, well organised oleh jatuan kuasa, oleh majlis daerah, majlis pemadaran dan sebagainya, ataupun oleh PLAS dan sebagainya. Jadi di situ hukum jadi fardu ain tu dah turun kepada dalam bab fardu kifayah. Kemudian dalam perbahasan sunat, iaitu untuk mengetahui petunjuk-petunjuk ketika mana musafir. Jadi kita boleh menggunakan buruj-buruj, manzilah-manzilah, bintang-bintang ataupun apa-apa petunjuk berkaitan dengan objek-objek samawi ini untuk mencari arah di mana kita nak pergi. Kalau nak pergi belah utara, belah selatan, belah timur dan juga barat. Makruh tuan-tuan ialah perbahasan. Ini sebahagian para ulama nyatakan bahawa makruh. Kalau kiranya kita pengiraan ataupun dalam konteks ilmu falak tu, bila kita maklumkan kepada orang hasil daripada pengiraan ilmu falak itu tentang bila nak berlaku gerhana, kerana ia mengurangkan rasa cemas dan juga takut. Oleh kerana gerhana ni yukhawifullahu bihima ibadah, dalam hadis Nabi SAW sebutkan begitu, Allah Ta'ala nak menakut-nakutkan hambanya. Maka bila dalam pandangan ini tuan-tuan, yang kita petik daripada kitab Syamsul Fathiyah Syekh Umar Nuruddin petik, disebut bahawa pemberitahuan kepada gerhana itu kalau boleh jangan diberitahu. Ini dalam konteks masyarakat pada hari itulah. Walau bagaimanapun saya sebutkan ini sebagai salah satu daripada perbahasan yang ada dalam kitab tersebut. Baik. Dan yang keempat haram, iaitu ilmu tanjim yang merangkumi perkara-perkara gaib seperti sembuh dari sakit, kematian dan juga kelahiran. Yang ini tentu telah pun kita bahaskan hari itu dalam 2 konteksnya, yang haram dan ruang-ruang yang masih boleh dibahaskan juga dalam perbahasan ilmu tanjim ini. Okey, baik. Jadi dalam kuliah, dalam sesi yang lepas, saya lihat ada satu soalan yang tak sempat saya komen, iaitu 4 saja ke? Mana satu lagi? Itu harus. Tuan-tuan, ini saya hanya petik saja daripada kitab Syekh Umar Nuruddin, dan dalam kitab tersebut hanya mengemukakan 4 saja hukum. 4 saja hukum. Tidak ada hukum harus dalam buku tersebut. Okey, baik. Itu jawapannya lah. Baik. Kemudian tuan-tuan, sedikit yang kita huraikan dalam kuliah lepas berkaitan dengan dari sudut
ilmu falak ini sama ada dia menduduki tahap daruriyat, maknanya satu keperluan asasi ataupun hajiat ataupun kehendak ataupun tahsiniat. Ilmu falak ini duduk di mana? Maka pengarang dalam buku ini menyatakan ataupun meletakkan bahawa ilmu falak ni letak pada tahap hajiat, itu kehendak, di mana kalau sekiranya seorang itu dapat mengetahui ilmu falak, menguasai ilmu falak, mempelajari ilmu falak, maka ketika itu banyak perkara-perkara yang dapat dipermudahkan dan dapat diselesaikan dari sudut kesahihan, dari sudut ibadatnya, bahkan dari sudut kehidupannya. Baik, insyaAllah. Dan tuan-tuan, hari itu saya berhenti di sini. Cuma tuan-tuan, saya nak sambung pada halaman yang ke-16. Pada halaman yang ke-16, iaitu antara petikan yang saya nak rujuk apa yang telah disebutkan oleh Al-Battani, Jabir Al-Battani, Muhammad Ibn Jabir Al-Battani. Baik. Saya petik tuan-tuan apa yang telah dikemukakan oleh Muhammad Ibn Jabir Al-Battani kerana saya lihat di sini ada suatu quote yang sangat menarik untuk sama-sama kita perhatikan tentang kepentingan ilmu falak tersebut, yang insya-Allah kita boleh kongsi bersama dalam perbincangan-perbincangan kita dalam siri kuliah di masjid ataupun dalam kelas dan sebagainya. Baik. Kalau lihat tuan-tuan, Muhammad Ibn Jabal Al-Battani ni adalah seorang ahli falak ataupun ulama falak yang hidup dalam sekitar abad ke-9 dan juga abad ke-10 Masihi, yang berasal daripada sebelah Turki sana, menyatakan bahawa ilmu falak telah mendapat tempat yang amat istimewa berbanding ilmu-ilmu lain kerana maknanya di sini Al-Battani menyatakan bahawa ilmu falak ni ada tempat yang amat istimewa, yang insya-Allah akan kita bahaskan nanti ni bagaimana istimewanya ilmu falak dalam tamadun-tamadun dunia ni berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Maknanya dalam kebanyakan ilmu tu, ilmu falak ni ada satu kedudukan khas, kerana dengannya manusia mampu menyusun takwim, mengenal pasti putaran masa dengan tepat, perubahan musim-musim, mengenal pasti perubahan masa dalam siang dan juga malam, menjangkakan lokasi dan masa berlakunya gerhana dan mencerap pergerakan planet dalam orbitnya. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat tuan-tuan apa yang disebutkan oleh Battani ni dalam beberapa manfaat ini, seperti kita nak mengetahui tentang persoalan tentang takwim. Tuan-tuan, mungkin kita pada hari ini menganggap bahawa takwim ni antara salah satu daripada produk ilmu falak yang kita kata macam tak berapa penting lah. Mungkin kalau kita ni memang concern tentang waktu, masa dan sebagainya, kita akan rasa penting, tetapi kadang-kadang kita kata tak ada takwim pun tak jadi masalah. Baik. Cuma tuan-tuan, kalau dalam kehidupan kita ataupun kalau kita lihat dalam konteks masyarakat, sebenarnya takwim ini sangat penting kerana takwim ini akan menyusun ataupun akan mempengaruhi kehidupan mereka yang terkait dengan ekonomi, pertanian dan sebagainya. Maknanya ketika itu mereka akan hidup berpandukan kepada takwim. Dari sudut ekonomi negara yang akan melibatkan negara tersebut maju ataupun tidak, maka dia juga akan melibatkan penyusunan takwim yang tepat, kerana pada masa dahulu kalau negara tersebut silap menyusun ataupun menjangkakan musim-musim yang akan berlaku, musim panas bila akan sampai, musim sejuk bila akan sampai, musim bunga bila akan sampai, musim gugur bila akan sampai, maka musim-musim ini ditentukan dengan berpandukan kepada takwim. Jadi kalau sekiranya mereka tidak ada takwim yang betul dan tepat, maka ketika itu mereka akan salah menjangkakan musim, maka ketika itu kadang-kadang menyebabkan hasil-hasil tanaman mereka yang memberikan pulangan kepada negara ketika itu akan rugi. Maka bila rugi, ia akan menyebabkan masalah pada ekonomi. Bila dia melibatkan masalah pada ekonomi negara, maka dia akan melibatkan perbalahan ataupun mungkin huru-hara di sebuah negara tersebut. Jadi sebab itu kita dapat lihat bahawa produk takwim ni sebenarnya sangat penting. Produk takwim ni sebenarnya sangat penting untuk kita menjangkakan bila masa-masa musim-musim yang kita kata sesuai untuk
menanam ataupun dari sudut pertanian dan sebagainya. Baik. Demikian juga kalau kita katakan bahawa maka kalau kita sebut dalam ni ada perubahan masa siang dan malam, menjangkakan lokasi dan masa berlakunya gerhana dan mencerap pergerakan planet dan dalam orbitnya dan sebagainya. Ini juga antara salah satu daripada perkara penting yang insyaAllah akan kita bahaskan kemudian. Tak apa, saya sebutkan dulu. Namun yang lebih penting kata Al-Battani ialah apa? Semua kajian dan dapatan ilmu falak akan memimpin kita dalam menemui bukti dan fakta keagungan, kebijaksanaan dan kudrah yang maha pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah kemuncak kepada ilmu falak itu. Apa sekalipun perbahasan yang nak kita bahaskan dari sudut waktu solat, pergerakan matahari, pergerakan bulan, manzilah, buruj dan sebagainya, akhirnya apa yang kita nak bawa kepada manusia, kita nak tunjukkan kepada semua manusia, sama ada dia Islam ataupun bukan Islam, ialah nak tunjukkan bahawa alam ini adalah tanda ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan, kebijaksanaan dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang itu yang saya rasa sangat menarik apa yang Al-Battani ini telah sebutkan dalam memberi ulasan ataupun kesimpulan tentang betapa ilmu falak ini satu ilmu yang sangat penting. Baik tuan-tuan. Dalam buku kita saya habis setakat itu saja, cuma dalam pertemuan siri ini tuan-tuan, biasalah kadang-kadang orang tanya apa lebihnya kalau sekiranya saya baca buku ini berbanding dengan saya mendengar kuliah daripada ustaz ataupun ustazah ataupun penulis buku tersebut. Maka di sinilah tuan-tuan, dari sudut penambahannya adalah maklumat-maklumat yang insya-Allah saya nak kongsikan bersama pada malam ini. Baik tuan-tuan. Kita boleh tengok di sini. Saya besarkan sikit. Baik tuan-tuan. Apa yang saya nak kongsikan bersama adalah apa yang telah disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas. Profesor Muhammad Ilyas ketika mana dalam buku Astronomi Islam dan Perkembangan Sains. Ini ada saya nyatakan buku tu dari sebelah tuan-tuan. Dalam buku di sebelah tu. Dan buku ni saya rasa buku yang sangat baik untuk bacaan. Cuma saya tak pasti sama ada ataupun tidak lagi dijual. Buku ni saya rasa terbitan Institut Terjemahan Negara yang ditulis asalnya dalam bahasa Inggeris. Baik, disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas ketika merakamkan hubungan umat Islam dengan ilmu falak ialah sesungguhnya mungkin tidak ada masyarakat agama lain yang sebegitu banyak berinteraksi dan bergantung pada astronomi ataupun pada ilmu falak, baik untuk tujuan awam maupun keagamaan seperti masyarakat Islam. Tidak heranlah bidang astronomi ataupun falak mendapat perhatian istimewa dari ahli sains dan negara Islam semasa era kegemilangan tamadun Islam, yang mana kira-kira 350 tahun, iaitu semasa kajian dan kemajuan astronomi diberi keutamaan tinggi dan dianggap sebagai fardu kifayah. Ini nak tunjukkan bagaimana kedudukan ilmu falak satu ketika dahulu, di mana ilmu falak ini sudah ada satu tempat yang sangat istimewa di dalam tamadun Islam. Sepaling kurang disebutkan adalah 350 tahun umat Islam menguasai ilmu falak, dan tidak ada satu agama pun menurut Profesor Muhammad Ilyas berinteraksi dengan ilmu falak ini lebih daripada agama Islam itu sendiri, kerana boleh dikatakan asas-asas yang terbina dalam ibadat seperti mana kita sebutkan dalam rukun Islam yang 5 itu pun berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, semuanya itu ada berkaitannya dengan ilmu falak kerana ia berkaitan dengan masa, dengan bulan-bulan yang tertentu. Maka ketika itulah ilmu falak ini mendapat tempat yang sangat istimewa di kalangan masyarakat Islam, dan telah pun dibangunkan dengan begitu baik satu ketika dulu dalam khilafah-khilafah yang telah pun kita sebutkan sedikit dan insyaAllah kita akan bahaskan nanti juga. Maka kerana itulah lahirlah ramai di kalangan tamadun Islam ulama-ulama ataupun alim-alim dalam bidang ilmu falak ini insyaAllah. Baik, jadi itu sedikit daripada kesimpulan kepada bagaimana kepentingan untuk kita mempelajari ilmu falak itu. Baik tuan-tuan.
Seterusnya tuan-tuan, pada malam ini kita nak lihat pula kepada sejarah ilmu falak. Sejarah ilmu falak, insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Dalam perbahasan sejarah ilmu falak, tuan-tuan boleh rujuk halaman 16 dan juga halaman 17 ini. Baik. Tuan-tuan, saya cuba untuk memberikan satu seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni, bahawa manhaj ataupun kaedah penulisan buku ini sebolehnya kami penulis nak highlightkan sumber-sumber daripada tamadun ataupun daripada penulisan Islam, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi tentang ilmu falak ini. Walau bagaimanapun kita akan rujuk jugalah dalam penulisan-penulisan dalam bahasa Inggeris yang ditulis oleh orang Eropah dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma di sini tuan-tuan, saya cuba nyatakan dua pandangan tentang sejarah ilmu falak tersebut. Sebab nak kaitkan jugalah bahawa biasanya kalau kita baca dalam sejarah ilmu astronomi dalam yang ditulis oleh ahli-ahli dalam sejarah bidang astronomi lah yang ditulis oleh masyarakat barat, selalunya kalau kita lihat bahawa mereka nyatakan ilmu falak ataupun ilmu astronomi ni hasil daripada pemerhatian ataupun minat manusia untuk mengetahui tentang perjalanan alam ini. Hasil daripada minat ataupun pemerhatian ataupun ketakjuban manusia tentang perjalanan alam ini, maka dari itulah hasilnya ilmu falak ini ditulis ataupun telah pun diturunkan dari tamadun kepada satu tamadun. Cuma tuan-tuan, di sini ada macam suatu maklumat yang saya ingin kongsikan nak menunjukkan bahawa ilmu falak ini pun sebahagian daripada ilmu wahyu. Sebahagian daripada ilmu wahyu, maknanya kalau kita kata ilmu wahyu itu mungkin kita hanya kata berkaitan dengan bab ibadat, akidah dan sebagainya, tetapi adakah boleh dikatakan ilmu-ilmu yang bersifat macam ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu falak ini, adakah dia hanya lahir daripada pemikiran manusia semata-mata tanpa ada panduan wahyu yang diturunkan oleh Allah menerusi Nabi dan juga Rasulnya? Maka tuan-tuan, di sinilah saya cuba kongsikan beberapa pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Islam, terutama melibatkan tentang sejarah ilmu falak itu. Baik. Yang pertama di sini, seperti mana yang dicatat juga dekat buku dan juga dekat slide ini, pandangan yang dikemukakan oleh ulama Islam Nusantara iaitu Syekh Umar Nuruddin dan Syekh Zubair Umar Al-Jilani. Kitab yang merujuk sini adalah Syekh Umar Nuruddin ni adalah merujuk pada kitab Syamsul Fathiyah tadilah yang kita bincangkan sebelum ini, dan kitab Syekh Zubair Umar Al-Jilani, kitab Khulasah Al-Wafiyah, Khulasah Al-Wafiyah. Baik. Menyatakan bahawa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menguasai ilmu falak. Maknanya di sini tuan-tuan, ilmu falak ini adalah suatu ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan juga Rasulnya, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ma'rafah berkaitan dengan mantik dan etnomantik ni, mantik dan etnomantik yang seperti mana saya kongsikan sebelum ni, etnik dan etnomantik ni, mengatakan bahawa nama sebenar Nabi Idris ini adalah Ukhnuh. Baik. Dan Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menguasai ilmu falak, dan dikatakan bahawa baginda hidup ketika tamadun Babylon yang ketika itu berada di sungai Mesopotamia yang hari ini dikenal sebagai Iraq. Baik. Dan kalau saya rujuk juga dalam beberapa dalam penulisan Dr. Ma'rafah dalam buku Mantik dan Etnomantik ini, menyebutkan juga bahawa dalam sejarah keilmuan, Nabi Idris alaihissalam ini adalah salah seorang daripada 3 orang yang disebutkan sebagai Hermes. Ini Hermes ni bukan Hermes kita dengan kerajaan dan mohon cuti ni. Ni Hermes ni adalah satu panggilan hormat untuk tokoh ilmuan ketika itu. Dia ada 3 Hermes.
kalau ikutkan dalam sejarah keilmuan tamadun manusia ini ada 3 Hermes. Saya ulang ni bukan Hermes yang nak mohon cuti tu. Baik. Ia adalah satu panggilan hormat kepada tokoh ilmuwan dimasukkan. Dan salah seorang daripada Hermes yang awal ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan dikatakan bahawa Nabi Idris alaihissalam menguasai ataupun menjadi sumber kepada ilmu dalam bentuk teori dan juga hikmah. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Mantik dan Etnomantik yang ditulis oleh Dr. Ma'rafah, bahawa Nabi Idris alaihissalam adalah merupakan sumber. Maknanya Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi dan juga Rasul yang telah diwahyukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teori dan juga hikmah-hikmah kepada baginda, dan baginda telah menurunkan ilmu tersebut kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan dikatakan bahawa Nabi Idris alaihissalam telah dianugerahkan 33 sahifah tentang ilmu falak. Maknanya di sini ada suatu kenyataan bahawa bagaimana ilmu falak ini adalah satu ilmu yang diperturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan ketika mana Nabi Idris alaihissalam yang berada di Iraq, baginda telah pergi ke Mesir dan ilmu falak itu telah diwariskan kepada orang-orang Mesir. Jadi insyaAllah ini kita akan sambung nantilah tentang orang Mesir ni. Baik. Dan baginda Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang Nabi yang sangat berpengetahuan, sehingga nama asalnya daripada Ukhnuh yang kita bincangkan tadi tu, Nabi Idris itu daripada perkataan darosa, yang kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, darosa ni maksudnya belajar. Kan? Dalam buku yang ada saya tayangkan dalam slide itu yang buku, antara buku yang juga menjadi rujukan utama jugalah saya, tuan-tuan, dalam pengajian ilmu falak ini, iaitu ilmu falak. Saya pun tak apa nampak ni. Kejap. Safhat min Turath Al-Almi Arabi wal Islami yang ditulis oleh Dr. Yahya Syami. Dan buku ini juga saya dapati bahawa antara buku yang juga dirujuk oleh berbahagia Dr. Ibnu Azli ketika membincangkan tentang soal tanjim hari itu. Ini buku ni tuan-tuan boleh dapatkan, boleh beli. Saya rasa satu buku yang sangat baik dalam membincangkan tentang ilmu falak tersebut dari sudut sejarah dan juga perkembangannya itu. Siapa-siapa yang nak mempelajari dan juga menjadikan ia sebagai rujukan, saya rasa sangat baik buku ini. Sangat baik buku ini. Dalam buku ini, Dr. Yahya Syami telah menyatakan, beginilah. Okey, baik. Dr. Syami telah menyatakan bahawa perkataan ataupun Idris itu, ataupun yang kita sebut sebagai Idris itu, atas wazan kalau kita belajar bahasa Arab, if'il, atau wazan if'il, maka dia jadi if'il, dia jadi Idris. Daripada perkataan darosa, dia atas wazan if'il, maka dia jadi Idris. Kenapa? Lil mubalaghah, kerana nak menunjukkan bahawa tentang istilahnya mubalaghah ni apa ya, kalau nak terjemah sebenarnya maknanya penguasaan yang melampau, ataupun kita kata apa, mubalaghah, melampau-lampau, maknanya hebat sangatlah kemampuan ataupun penguasaan ilmu yang ada pada Nabi Idris alaihissalam ini, kerana banyak sekali ilmu yang dikuasai oleh Nabi Idris alaihissalam, maka dinamakan ataupun digelarkan Idris. Baik, tuan. Maka pandangan yang pertama menyatakan bahawa yang dikemukakan oleh Syekh Umar Nuruddin dan Syekh Zubair Umar Al-Jilani menyatakan bahawa ilmu falak ini berasal daripada Nabi Idris alaihissalam. Dan tuan-tuan, sebelum ni dalam buku kita ni pun ada saya quote apa yang dah dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, menyatakan bahawa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menulis menggunakan qalam ataupun pena. Menggunakan pena. Wallahu alam, tuan-tuan, macam mana bentuk penanya. Mungkinlah kita kata adalah, tapi maknanya pena tu ada medium yang digunakan untuk menulis. Dan memang Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang pertama yang menulis. Okey, baik. Itu pandangan yang pertama yang dikemukakan oleh Syekh Umar Nuruddin dan juga Syekh Zubair Umar. Baik.
Pandangan yang kedua yang dinyatakan oleh Dr. Ma'rafah juga dalam buku Mantik dan Etnomantik ni tuan-tuan, disebutkan oleh Syekh Ahmad Khatib dalam kitab Rawdah Al-Husab. Kitab ni tuan-tuan saya tak pernah jumpa, saya tak pernah tengok, tetapi saya hanya merujuk kepada apa yang dicatatkan oleh Dr. Ma'rafah tuan-tuan ya. Berpendapat pandangan yang lebih kuat mengenai pengasas ilmu falak ialah Karimuddin bin Daniel, di mana tuan-tuan Daniel dalam ini merujuk kepada Nabi Daniel, itu salah seorang daripada Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Baik, dan yang disebut sebagai Karimuddin ini adalah anak kepada Nabi Daniel. Dan dalam catatan itu menyatakan bahawa ketika mana Karimuddin ini masih dalam kandungan, lalu Nabi Daniel alaihissalam telah berdoa meminta supaya anaknya ini akan dianugerahkan ilmu dan juga hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala telah pun memperkenankan doa tersebut dan telah membuka dianugerahkan ilmu dan juga hikmah, dan Allah Taala telah membuka hatinya terhadap ilmu dan diperlihatkan kepadanya 7 lapis langit sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Ini apa yang dicatatkan dalam buku tersebut, dan beliau telah dianugerahkan ilmu seperti matematik, falak, geometri dan sebagainya. Masya-Allah tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi ini pandangan yang kedua. Cuma saya pun mencari-cari jugalah tentang maklumat tentang Karimuddin ini tuan-tuan, dan saya bertemu dalam beberapa penulisan yang menyebutkan bahawa hikayat Karimuddin ini ataupun disebut juga sebagai Hasib Karimuddin. Hasib Karimuddin, Hasib ha alif sin ba. Kita fahamlah maksud sebut hasib itu adalah orang yang pandai melakukan pengiraan. Hasib itu hasib itu, ataupun kita kata kalau kita muhasabah tu kan, maknanya kita mengira-ngira diri kita ni, hasib. Semua dinamakan hikayat Hasib Karimuddin. Dan cuma tuan-tuan, riwayat ini ataupun hikayat ini ada dalam antara cerita 1001 malam. 1001 malam. Jadi tuan-tuan, dari sudut kesahihannya wallahu ta'ala alam lah. Cuma kalau sekadar berkongsi tuan-tuan apa yang disebutkan dalam riwayat ataupun hikayat Hasib Karimuddin ini, ada persamaan sedikit lah, kerana kedua-duanya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab Rawdah Al-Husab dan juga dalam hikayat ini menyebutkan bahawa Hasib Karimuddin ini merupakan seorang yang menguasai banyak ilmu, dan antara salah satu ilmunya itu adalah ilmu falak. Dan cerita yang lebih awal lagi ialah bagaimana ketika ibu kepada Hasib Karimuddin ini sedang mengandung, dan ketika itu beliau telah melihat ataupun ada seorang munajim, ada seorang ahli tanjim lah, yang ketika itu melihat ataupun menilik tentang nasib Hasib Karimuddin ini, dan beliau mendapati bahawa budak ini nanti awal hidupnya itu akan hidup dalam keadaan yang susah, tapi kalau sekiranya beliau berjaya menghadapi kehidupan yang sukar itu, maka ketika itu Allah Ta'ala ataupun beliau akan dikurniakan ilmu hikmah yang tidak dikurniakan kepada orang-orang sebelum itu. Itu antara kisah dalam hikayat Hasib Karimuddin dalam hikayat ataupun cerita 1001 malam. 1001 malam. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Dari sudut kesahihannya, nama pun 1001 malam hikayat, tapi bolehlah menjadi halwa telinga dan sebagai salah satu daripada maklumat tambahan lah tuan-tuan. Baik. Jadi secara umumnya di sini kita dapat lihat bahawa dalam sejarah Islam, dalam tradisi Islam, ilmu falak ni sebenarnya bukanlah satu ilmu yang asing lah dalam Islam, kerana ia merujuk kepada Nabi dan juga Rasul dan juga anak kepada Nabi Daniel, itu Karimuddin, Hasib Karimuddin. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa ilmu falak ni ada suatu
hubungan yang sangat rapat dengan umat Islam, dan dia bukanlah satu ilmu yang kalau mungkinlah, sebab itu kami tuan-tuan bila menulis buku ni kita cuba kaitkan ilmu ini dengan Nabi, kita cuba lihat asal usul ilmu ni daripada mana, supaya nanti masyarakat tak kata bahawa ilmu falak ni ilmu orang minta maaf lah tuan, maknanya kalau bahasa kasarnya ilmu orang kafir, ilmu orang bukan Islam. Sedangkan asal usul daripada ilmu ini memang kait terus dengan Nabi dan juga Rasul. Dan kita dah bincang sebelum umat Islam telah menguasai ilmu falak ini sepaling kurangnya dalam catatan sejarah 350 tahun. Jadi kenapa kalau kita nak katakan hari ini ilmu falak ini ilmu yang asal daripada orang bukan Islam? Memanglah pada hari ini kalau kita lihat teknologi dan sebagainya dikuasai oleh negara-negara besar yang kebanyakannya orang memang daripada negara bukan Islam, negara US, Soviet Union ataupun Rusia ataupun China sekarang ini, negara-negara itu yang menguasai ilmu falak. Tapi asal usul ilmu falak tersebut tetap kalau kita lihat dalam perbahasan ini berasal daripada para nabi dan juga para rasul. Baik tuan, jadi itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan perbincangan kita tentang perbahasan berkaitan dengan sejarah ilmu falak. Baik tuan. Jadi sekarang kita masuk pula dalam tajuk yang seterusnya, iaitu hubung kait ilmu falak dengan tamadun dunia. Baik. Tuan-tuan, bila kita sebutkan tentang perbahasan ini, ilmu falak, hubung kait ilmu falak dengan tamadun dunia. Saya ingat apa yang disebutkan oleh Profesor Mada Dr. Baharudin Zainal, disebutkan bahawa kita kena kata apa, appreciate lah, kita kena hargai bahawa ilmu falak ini telah diwarisi daripada tamadun sebelum ini. Maknanya dia macam tamadun sebelum ini yang kita nak bincangkan nanti ini sebahagian sajalah tuan, tapi maknanya yang ada dalam tamadun Islam ketika mana zaman Khilafah Abbasiyah kemuncaknya itu, sebenarnya ilmu falak itu bukanlah orang kata apa asaskan pada zaman itu, tetapi ilmu falak ini sudah pun ada sebelum itu dan digagaskan ataupun diwarisi. Kalau dalam tradisi Islam kita mengatakan bahawa ilmu falak ini telah pun diwarisi ataupun diturunkan oleh Nabi Idris ataupun anak kepada Nabi Daniel, itu Hasib Karimuddin. Maka ilmu itu diperturunkan dan tamadun dunia yang menguasai ilmu falak satu ketika dulu banyak, termasuklah tamadun yang bahkan kita nak bincangkan nanti ini. Tapi nak menunjukkan di sini bahawa bila tamadun itu maju biasanya, maka mereka ada penguasaan dalam bidang ilmu falak. Mereka ada penguasaan dalam ilmu falak. Yang ini tuan-tuan, kita nak tunjukkan bahawa saya ingat apa yang disebutkan oleh Dr. Ibnu, dia disebutkan bahawa penguasaan ilmu falak pada satu-satu tamadun itu menandakan bahawa tamadun itu menguasai dunia. Kalau sekiranya tamadun itu ataupun negara itu nak tunjukkan bahawa dia menguasai dunia, maka dia akan menguasai ilmu falak. Maksudnya di sini tuan-tuan, kalau kita dapat lihat bahawa bila kita lihat tamadun sebelum ini, tamadun Yunani, tamadun Mesir Purba ataupun ketika mana tamadun Islam kita itu sendiri, mereka menguasai ilmu falak. Dan dalam konteks pada hari ini pun tuan-tuan, kalau kita lihat yang menguasai ilmu falak itu adalah kuasa-kuasa besar dunia. Okey. Dan di sini tuan-tuan penting untuk kita sebutkan bahawa peralihan penguasaan ilmu falak ini kita kata pass the baton lah, maknanya selepas daripada tamadun Islam, maka yang menguasai ilmu falak pula pada hari ini adalah masyarakat Eropah, orang-orang barat. Maknanya wallahu alam tuan-tuan, sama ada lepas ni akan balik semula kepada umat Islam, maka itulah yang kita doakan. Tetapi nak katakan di sini bahawa dalam tamadun Islam satu ketika dulu, saya masukkan tamadun Islam ini merujuk kepada zaman Khilafah Abbasiyah dan sebelum itu pun ataupun selepas
itu mana dalam lingkungan itulah tuan-tuan ya. Bukan saya sebutkan tamadun Islam ni bermula daripada zaman Nabi Adam, Idris ni, bukan itu maksudnya. Maksud di sini adalah perbahasan ini adalah perbahasan yang merujuk kepada tamadun Islam zaman era abad ke-8, abad ke-9 Masihi. Baik. Jadi sebelum itu daripada tamadun Yunani dah ada dah ilmu falak ini. Sebab tu yang saya baca dalam buku-buku yang disebut oleh ahli-ahli falak ataupun ahli pengkaji sejarah sains astronomi, disebutkan bahawa ilmu falak ni disebut the Queen of Science, ratu kepada ilmu sains, kerana ilmu ini sudah pun ada sebelum daripada ilmu falak ataupun astronomi yang ada pada hari ini, dan dia jadi suatu ilmu induk kepada banyak ilmu sains yang ada pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi kalau kita nak kaitkan tuan-tuan, ilmu falak ini, sebenarnya ilmu falak ini ada dalam pelbagai tamadun, sama ada dalam tamadun Mesir, dalam tamadun ataupun dalam masyarakat Arab, tamadun Yunani, masyarakat Cina, masyarakat India. Malahan tuan-tuan dalam kajian yang dijalankan oleh banyak juga pengkaji-pengkaji, yang saya juga merujuk dalam pengkaji-pengkaji yang mengkaji ilmu falak ini ataupun penguasaan ilmu falak ini di kalangan masyarakat orang asal. Orang asal, kita kata orang asli lah tuan-tuan, orang asli lah. Mereka pun ada ilmu falak mereka. Mereka pun ada ilmu falak mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat ada juga pengkaji-pengkaji di Malaysia ini yang mengkaji tentang ilmu falak dalam konteks masyarakat orang asli di Malaysia, dan ada tentang penulisan-penulisan yang boleh kita rujuk. Maknanya di kalangan orang-orang bukan saja tamadun-tamadun besar, tetapi juga di kalangan orang-orang kampung, orang asli dan sebagainya pun ada ilmu falak tersebut. Cuma kalau nak dibandingkan mungkin dari sudut penulisan, dari sudut penyusunan jadual, dia tidaklah secanggih itu. Tapi ada yang diperturunkan, sama ada dari sudut bahasa, dari sudut penceritaan, ataupun dari sudut kita kata dari sudut kata apa, hikayat-hikayat ataupun lagu-lagu ataupun secara tradisi sahaja. Tradisi saja. Itu contoh lah tuan-tuan. Contoh. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan, kita cuba nak lihat yang pertama tuan-tuan adalah tamadun Mesir Purba. Kita cuba lihat dulu tamadun Mesir Purba yang pertama yang kita nak sebutkan. Ini tuan-tuan iklan Shanli Urfa tuan-tuan di Turki ni. Kalau kita lihat dalam Quran menyebutkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS, dan kata mereka bahawa Nabi Ibrahim AS dalam peristiwa Nabi Ibrahim dengan Namrud itu berlaku di Shanli Urfa Turki ni, dan dalam sejarah mencatatkan bahawa Namrud ini adalah seorang raja yang menguasai ilmu falak. Dan alhamdulillah satu ketika saya pun pernah sampai ke sini, dan apa yang menarik perhatian ialah kalau tuan-tuan lihat dalam gambar ini, suasana langitnya membiru, dia tak ada awan tuan-tuan di sini. Dan kalau tuan-tuan yang dah biasa sampai ke Turki, dah sampai ke Istanbul, suasana cuaca di sana dengan berbanding dengan sini, di sini panas kan tuan, dia macam di sebelah Syria, dia dekat dengan Syria ni. Dan bila kita dapati bahawa langit dia itu tidak ada awan, yang bila tidak ada awan tuan-tuan, bila malam hari langitnya sangat cerah. Maksud sangat cerah tu tuan-tuan akan dapat lihat gugusan bintang-bintang yang bertaburan di atas bandar Shanli Urfa ni. Tapi oleh kerana bandar tu pun dah banyak sangat lampu tuan-tuan, tak apa nampak juga. Tapi nak mengatakan sini bahawa ini adalah tempat di mana sejarah mencatatkan bahawa di sinilah antara yang berlaku peristiwa yang kita sebut bagaimana Nabi Ibrahim AS nak dibunuh ataupun nak dibakar oleh Namrud ketika itu, yang masyarakat mereka ketika itu menyembah ataupun memuja bintang-bintang yang berada di langit. Kerana memang kawasan sini tuan-tuan, memang kalau kita malam-malam hari itu tengok bintang tu memang kita takjub betul. Okey, baik tuan-tuan. Sedikit itu outline dia lah. Baik. Tuan-tuan, yang pertama kita nak lihat tamadun Mesir Purba. Taman ni tuan-tuan rujuk pada halaman yang ke-18, tamadun Mesir Purba. Tuan-tuan, saya
tidaklah membahaskan secara detail tentang hal ini, cuma saya sambil-sambil lalu sajalah tuan ya. Tamadun Mesir Purba. Ini dalam slide ini tuan boleh lihatlah gambar 3 piramid, iaitu piramid Khufu, piramid Khafre dan piramid Menkauri. Saya pun tak pastilah sama ada betul ataupun tidak sebutan itu, tapi 3 piramid inilah tuan-tuan yang menjadi tanda penguasaan tamadun Mesir Purba. Dan saya rujuk dalam sejarah penulisan sains tuan-tuan, bila mereka mengatakan tamadun Mesir Purba, mereka merujuk kepada tamadun Mesir Purba yang wujud pada 3000 sebelum Masihi. 3000 sebelum Masihi, bukan yang baru ni. Yang kalau kita lihat dalam perbahasannya tuan-tuan, ada banyaklah merujuk kepada kisah Nabi Musa ke, ataupun nak merujuk kisah Nabi Yusuf ke, ataupun nabi-nabi sebelum itu, ataupun kita rujuk tadi kisah Nabi Idris ke. Wallahu taala alam. Ini kita serahkanlah kepada ahli sejarah untuk bincangkannya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dapat lihat dalam slide ini, ini antara gambar 3 piramid besar, Khufu, Khafre, Menkauri. Gambar piramid itulah, tapi orang yang pakai baju kuning kat depan itu bukan orang Mesir Purba, itu orang 2000-an tuan-tuan. Orang tahun-tahun itu orang 2000-an, bukan orang Mesir Purba tu. Yang Mesir Purba yang piramid belakang tu. Baik tuan-tuan. Dalam kajian sejarah Mesir ataupun kalau kita lihatlah, memang antara mercu tanda penguasaan masyarakat Mesir Purba ini adalah bila dirujuk kepada piramid ataupun Giza ini, kerana binaannya ini sangat luar biasa, melambangkan penguasaan masyarakat Mesir satu ketika dulu terhadap ilmu falak. Okey. Saya nak tunjukkan penguasaan ni tuan-tuan. Saya beralih pada slide ini. Okey. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan yang dah biasa dalam perbahasan ini, yang dah tengok dalam YouTube, saya rasa benda ni mungkin dah dibincang juga sebelum-sebelum ni kan. Baik. Berdasarkan kepada, kalau kita lihat tuan-tuan 3 piramid ini yang disebut tadilah, yang Menkauri, Khafre, Khufu ni, kedudukan 3 piramid ini secara geometrinya itu ketakjuban ya, kita bincangkan dalam ruang kita bincangkan tahun 3000 sebelum Masihi, yang wallahu alam apa teknologi yang mereka pakai ketika itu kita pun tak tahu, tetapi piramid ini dibina dalam bentuk geometri ataupun dalam bentuk kedudukannya sangat tepat dari sudut mata anginnya, utara, selatan, timur dan juga barat. Ini contoh gambar ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil dalam Google Earth ataupun Google Map, boleh pergi dekat kawasan di Giza di Mesir. Tuan-tuan akan dapat lihat bahawa kedudukan 3 piramid ini tepat berada di sebelah, dari sudut petaknya itu tepat di sebelah utara, selatan, timur dan juga barat. Nak seluruh juga tuan-tuan, kalau kita boleh bayangkanlah, yang kontraktor yang bina ni kan, memang untung lah sangat kan. Memang untung nak bina ni, mau projek ni berjuta-juta ni tuan-tuan ni. Baik. Tapi nak katakan sini bahawa kalau mereka ni tak mampu nak menguasai ilmu falak, ataupun macam mana mereka boleh membina sebuah binaan yang sangat besar, tuan-tuan, yang mungkin saya rasa tuan-tuan sedia maklumlah tentang besarnya piramid ni, dan dari sudut binaannya pun sangat menakjubkan, kerana mereka bina satu struktur piramid yang 3 segi dengan menggunakan batu 4 segi. Jadi itu yang benda yang menarik juga. Tetapi yang kita nak bincang sini adalah kedudukannya sangat tepat, utara, selatan, timur, barat. Dan pengkaji menyatakan bahawa piramid ini dibina dengan menggunakan bintang Qutbi ataupun dalam kedudukan yang disebut sebagai bintang Polaris. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, sebelum saya pergi situ, saya lupa juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam slide ini, kedudukan
tiga piramid ni, Menkauri, Khafre dan Khufu ni, dia sebenarnya pun disamakan dengan kedudukan tiga bintang yang ada dalam Buruj Orion, Al-Nita, Al-Nilam juga Al-Mintaka. Yang ini tuan-tuan kita akan bahas kerana Nusantara tuan-tuan, dalam konteks kita Nusantara, tiga bintang ni kita merujuk kepada arah kiblat. Tetapi tuan-tuan, dalam tamadun Mesir Purba, tiga kematian, dewa kematian. Jadi salah satu teorinya mengatakan bahawa piramid ini adalah kubur Firaun. Tapi ala kulihan nak sebut di sini bahawa kedudukan tiga piramid ini bersamaan dengan kedudukan tiga bintang yang berada di Buruj Orion, Al-Nita, Al-Nilam juga Mintaka. Tetapi macam mana mereka boleh align dia punya piramid ni dengan begitu tepat adalah dengan menggunakan bintang Qutbi. Bintang Qutbi ni dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Polaris, yang mana bintang ini sebenarnya merujuk kepada bintang utara. Kalau kita kata bintang Polaris ni disebut sebagai North Star, bintang utara, yang tuan-tuan biasa kalau dalam kitab-kitab fiqh, antara bintang yang nak jadikan sebagai rujukan arah kiblat adalah merujuk kepada bintang Qutbi. Kerana bintang Qutbi ni, kalau tuan-tuan, dia berdasarkan kepada kedudukan latitude kita. Dalam konteks kita di Malaysia, bintang Qutbi ni tak berapa popular sangat kerana dia rendah. Kalau contoh kami di Ipoh ni, bintang Qutbi ni dalam lingkungan 4 darjah, kerana latitude Ipoh ni lebih kurang dalam 4 darjah di sebelah utara. Jadi ketika mana bintang Qutbi ni dia berada rendah dalam 4 darjah, tapi kalau sekiranya kita berada di Mesir, negara-negara yang di sebelah utara, bintang Qutbi ni tinggi, jadi dia dapat dilihat dengan jelas dan boleh dijadikan petunjuk. Jadi dalam kajian menyatakan bahawa bintang Qutbi ini telah dijadikan panduan untuk membina piramid ini, kerana bintang Qutbi ini terletak di kawasan utara bumi dan kedudukannya hampir dengan arah utara benar. Dan kajian lanjut juga menunjukkan bahawa piramid Khufu ni yang kalau tuan-tuan tengok di sini, ada saya gerakkan ni yang ke sini, yang dekat sini ni. Piramid Khufu ni tuan-tuan, dia ada 3 lagi piramid dekat depan ni. Ada 3 piramid dekat depan ni. Kalau tuan-tuan boleh search dalam internet, piramid Khufu ni. Piramid Khufu ni tuan-tuan, dengan 3 piramid yang kecil ni, bukan sahaja piramid semata-mata, tetapi dia juga adalah petunjuk kepada perubahan musim. Kerana 3 piramid dekat depan ni, dia macam gnomon. Kalau tuan-tuan biasa tentang jam matahari, dan tuan-tuan dikatakan dalam tamadun Mesir ni pun adalah tamadun yang mula-mula mencipta penggunaan jam matahari. Jadi mereka telah mencipta satu petunjuk perubahan musim dengan merujuk kepada kedudukan ataupun bayang 3 piramid itu kepada di dinding piramid Khufu ni. Ini saya pun nak terang mungkin agak susah sikit tuan-tuan. Mungkin kena ada papan whiteboard dan sebagainya supaya lebih jelas lah. Tapi ala kulihan nak sebutkan bahawa penguasaan ilmu falak tuan-tuan dalam Mesir Purba ni sebenarnya sangat banyak. Dan tuan-tuan kalau baca buku Yahya Syami tadi tu, masya-Allah, memang banyak tuan-tuan penulisan-penulisan berkaitan dengan penguasaan ilmu falak dalam Mesir Purba. Okey. Dan tuan-tuan, antara lain yang saya boleh kongsikan juga ditulis dalam kitab Yahya Syami tadi, menunjukkan bahawa contohnya tuan-tuan, antara bila kita sebut Mesir ni, dia takkan lari daripada Sungai Nil. Jadi antara fungsi tuan-tuan ilmu falak ini adalah untuk menjangkakan bilakah berlakunya banjir di Sungai Nil itu, iaitu bila bintang Asy-Syu'ara ataupun disebut sebagai Asy-Sya'ri, itu ataupun kalau kita biasa sebut bintang Sirius. Ketika mana bintang Sirius ini dia akan dapat dilihat di sebelah terbit di sebelah ufuk timur, maka ketika itu mereka akan tahu bahawa banjir akan berlaku di Sungai Nil. Sebab itu dalam tulisan Yahya Syami mengatakan bahawa mereka telah mencatatkan bahawa banjir ni akan berlaku dalam, kalau ikutkan dalam tarikhnya, dalam lingkungan 16 Jun itu. 16 Jun. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Ini antaranya disebutkan. Baik. Kemudian tuan-tuan,
kita pergi pula pada seterusnya tamadun ataupun masyarakat Arab. Okey, masyarakat Arab. Menarik tuan-tuan, bila kita kaji tentang masyarakat Arab ni, biasa kita sebut masyarakat Arab ni tentu sekali lah masyarakat di kalangan baginda Nabi SAW berada dalam masyarakat di Jazirah Arab itu, merujuk kepada masyarakat di sekitar situlah. Okey, baik. Dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, telah pun memahami ataupun sekurang-kurangnya mengetahui perubahan kedudukan buruj, manzilah, ya. Biasanya tuan-tuan, istilah ni kalau kita nak sebutkan, buruj ini adalah latar di mana perjalanan matahari. Manzilah pula adalah menjadi latar kepada perjalanan bulan. Buruj ada 12, manzilah ada 28. Itu beza dia. Wa qaddarnahu manazil, itu merujuk kepada manzilah bulan, ada 28. Was sama'i zatil buruj, buruj itu merujuk kepada perjalanan matahari. Baik. Bintang, bulan dan matahari. Ini maknanya orang-orang Arab ketika itu, ala kulihai kita sebut jahiliah dan sebagainya, mereka sebenarnya memahami satu konsep ilmu di mana mereka tahu tentang perubahan perjalanan buruj, manzilah, bintang, bulan dan juga matahari. Namun tentang penggunaan ilmu-ilmu ini tentang kedudukan buruj sebagainya, sedang dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang bersifat ramalan, seperti Al-Kahinah. Al-Kahinah ini, kata guru kami tuan-tuan almarhum Dr. Harundin, disebutkan bahawa Al-Kahinah ini adalah kita meramalkan peristiwa yang akan datang dan kita boleh ramal apa yang ada dalam hati. Itu sebut Al-Kahin. Sementara Al-Arafah pula hampir lebih kurang sama juga. Itu tahu tentang perkara-perkara gaib. Dan juga ilmu qiyafah, penunjuk jalan. Maknanya ini antara satu ilmu yang menggunakan kemahiran mengetahui tentang perjalanan matahari, bulan, bintang, manzilah dan juga buruj. Okey. Dan antara ilmu ini tidak dinamakan sebagai ilmu falak di kalangan masyarakat Arab, kerana mereka menamakan ilmu ini sebagai ilmu anwa ataupun ilmu al-anwa. Ilmu al-anwa, ejaan dia alif lam alif nun waw alif hamzah. Ilmu al-anwa, ilmu al-anwa. Baik. Di mana ilmu anwa ni tuan-tuan, dari sudut buku yang dikarang oleh Dr. Syahmi tadi, merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan. Boleh makna naik, boleh makna turun. Jadi yang dimaksudkan naik dan turun itu sebenarnya merujuk kepada terbit dan juga terbenam sebenarnya. Naik dan juga turun tu. Terbit terbenam apa? Terbit terbenam objek-objek samawi yang melibatkan buruj, manzilah, bintang, bulan dan sebagainya tadi yang kita bincangkan tadi tuan-tuan. Cuma kurangnya sikit di kalangan masyarakat Arab ini adalah mereka ni tak ada catatan ataupun manuskrip ataupun zis ataupun jadual-jadual lah yang boleh kita lihat pada hari ini. Kerana mereka hanya diperturunkan secara tradisi, macam kita sebut tadi, macam mana orang asal ataupun asli diturunkan secara tradisi saja tuan-tuan di kalangan masyarakat secara lisan, tapi tidak ada dalam bentuk tulisan. Baik. Jadi ini antara kelemahannya lah. Ala kulihal tuan-tuan, kemampuan masyarakat Arab untuk menguasai ilmu anwa ni telah disebutkan oleh seorang penyair terkenal, iaitu Ibn Rashid, menyatakan bahawa sesungguhnya orang Arab ialah manusia yang paling mengetahui tentang manzilah bulan dan juga matahari. Masya Allah. Jadi nak katakan bahawa orang Arab ni tak tahu langsung pasal ilmu falak ni pun tak betul juga, kerana tercatat dalam sejarah bahawa mereka ini tahu tentang perjalanan, tetapi masalahnya dia tak ada satu jadual ataupun satu manuskrip, satu buku yang boleh kita rujuk. Dia hanya diperturunkan secara lisan ni saja. Baik. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa membaca surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-saif, itu cerita tentang bagaimana masyarakat Quraisy berdagang ketika mana musim sejuk dan musim panas. Waktu musim sejuk, waktu musim syita, mereka akan berdagang ke negara Yaman. Waktu musim panas pula mereka akan berdagang ke negara Syam. Dan ini menunjukkan
bahawa masyarakat Arab ketika itu tahu tentang musim. Bila mereka tahu tentang musim, mereka tahu tentang perjalanan matahari dengan perjalanan buruj yang ditandakan pula dengan perjalanan bulan dan juga perjalanan manzilah. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa ala kulli hal bahawa orang-orang masyarakat Arab pun menguasai ilmu falak, tuan. Baik. Dan penutup kepada masyarakat Arab ini, tuan-tuan, saya nak sebut antara contohnya, tuan-tuan, bagi masyarakat Arab. Mereka mengetahui bahawa ada satu kod dah disebut idza tala'a syaratan istawat zaman. Bila terbitnya syaratan, tuan-tuan, bukan syaitan, syaratan, alif lam shin ra ta alif nun, syaratan ni salah satu buruj, salah satu manzilah dalam buruj Hamal ataupun buruj Aries, syaratan. Bila terbitnya buruj syaratan ini, maka ketika itu disebut istiwa zaman. Maknanya siang dan malam ni jadi sama panjang. Maknanya ketika itu kita tahulah bila matahari berada di buruj Hamal itu pada bulan 3, ketika itu tamatnya musim sejuk, masuk musim bunga. Ketika itu, tuan-tuan, siang dan malam akan jadi sama panjang. Jadi disebut idza tala'a syaratan istawat zaman, dan ini antara salah satu rujukan yang digunakan oleh masyarakat Arab ketika nak pasti tentang perubahan musim dan sebagainya. InsyaAllah, tuan-tuan. Baik, kita dah sampai 10.30, tuan-tuan. Jadi saya rasa kita berhenti pada halaman ke berapa ni? 19, tuan-tuan. Halaman 19, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bincangkan pula nanti dalam Tamadun Yunani. Tamadun Yunani. Minta maaf, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan rasa lambat benar baca buku ni kan. Ustaz baca lambat benar. Tak apalah, tuan-tuan. Slow-slow lah. Slow-slow kita baca. Dan tuan-tuan pun boleh buat murajaah dalam buku-buku lain yang saya sebutkan. Moga-moga insyaAllah kalau ada silapan, tuan-tuan boleh betulkan saya nanti, insyaAllah. Baik. Untuk akhirnya, tuan-tuan, saya tengok kok ada apa-apa soalan. Alhamdulillah tak ada apa-apa soalan, insyaAllah. Okey. Disadangkan ilmu falak sebagai subjek dalam pengajian sekolah. Itulah, tuan-tuan, yang memang kami duk harap sangatlah, sama ada di peringkat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Perak dan seluruh Jabatan Mufti mengharapkan bahawa ilmu falak ni dapat dipanjangkan di peringkat sekolah-sekolah lah, insyaAllah. Moga-moga dapat jadi suatu ilmu yang manfaat, kita boleh manfaatkan pada anak-anak kita yang berada di sekolah, insyaAllah. Dan saya rasa itu sajalah dulu, tuan-tuan, untuk pada malam ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu hadapan. Saya mohon maaf atas kesilapan dan ketidaklancaran dalam menyampaikan perbahasan pada malam ini. Dan tuan-tuan, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini, tuan-tuan. Dan insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua dalam apa yang saya boleh kongsikan dalam ruang yang ada ini, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala memanjangkan usia kita dalam keberkatan, dan juga Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan juga kasih sayangnya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aku lihat kali hadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.